Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. Hari ni boleh kata dah genap 40 hari lah saya guna portable aircon jenama Morgan. Okey. 13 Mac hari tu saya buat review portable aircon. Hari ni 23 April, so dah extra sebulan, extra 10 hari, so lebih kurang 40 hari lah. Okay, so biasalah bila kita barang baru beli, kita excited, jadi semua benda kita pandang elok. Review yang sebenar pada saya lah ialah selepas penggunaan untuk beberapa ketika. Okay, selepas sebulan, selepas 6 bulan, selepas tahun, pada 2 tahun. Tapi orang malas nak buat lah video review tu. Biasa orang excited sewaktu dia pun nak share review dia. Okay, tapi saya buat follow up sebab dalam komen ramai yang tanya. Okay, sebab aircon portable ni dia murah berbanding dengan jenama aircon portable yang lain, Media, LG dan lain-lain. Okay, kita tengok komen. Tengok komen banyak juga kat video ni. Review paling jujur. Okay, saya cuba. Saya nak tanya, fix dia macam aircon biasa tak, sejuk ke satu bilik? Okay, nanti saya jawab. Lebih kurang je, cuma ni Syed Azhar ni mungkin ada pengalaman dia guna. Baru dapat beli kat Shopee 300. Wah, murah. Saya beli 700 lebih. Okay, saya pun baru beli, tak tahan panas. Okay, masa PKP. Sebenarnya kalau nak pasang aircon time PKP ni, tak ada technician yang boleh pasang secara legal lah. Kalau diam-diam tu cerita lain. Nak cari orang pasang pun bukan senang. Okay, so option yang ada kalau dah tak tahan panas sangat ialah pakai portable aircon ni lah. Okay, beli aircon biasa je, Media, siap pasang 1K. Alright, dalam tu memang ada gabus. Okay, dalam tu memang ada gabus. Mula saya ingat pun pasal gabus yang ada kat sini tak boleh cabut ke. Harga dia mahal dari aircon atas. Saya rasa aircon ni lagi murah sebenarnya. Harga berapa? 700 lebih. Kalau Morgan ni kita dah off and ada naik nombor. Tu nombor suhu bilik, nombor suhu. Dia ada sensor. Saya punya tak ada keluar air. Okey, air ni dia akan keluar bila kita guna mode dehumidifier. Bila kita pasang mode dehumidifier, air akan keluar meleleh. Kalau tak nak bagi air meleleh, buatlah yang cool, yang ada suhu tu. Mudah ke nak jaga portable aircon? Setakat saya pakai ni tak ada apa-apa maintenance lagi, baru pakai 40 hari. Kita geng. Okay, para Jo ni kita ni daripada Indonesia. Cuma dia pakai 1.5, saya 1.0 HP. Penggunaan tenaga elektrik kuat tak? Okay, nanti saya jawab. Kalau boleh nak tengok macam mana install pipe dia, saya ada share gambar kat sini, korang boleh tengok kat sini. Ni kita boleh tengok je lah. Dia kena pasang hose kat belakang aircon tu. Okey, ni hose kat aircon. Ni saya pasang kat bawa keluar hose tu, keluar tingkap. Terima kasih banyak. Nak tahu pengalaman pemakaian sejuk ke? Sejuk, tapi boleh ke mampu rasa sejuk satu bilik? Ikut saiz bilik. Besar tak boleh. Ada inverter tak? Yang saya pakai ni bukan inverter biasa. Saya rasa ada kot portable aircon yang inverter, saya tak sure. Suhu paling rendah 16. Bil macam mana? Kan saya jawab. Berapa kos dia? 700 lebih. Nak tanya sejuk macam aircon ke? Sejuk macam aircon, tapi ada beberapa tapi. Bos, bil bulan dia follow up balik, tak tahu bil bulanan. Okay, nanti saya explain. Thank you for the review, sangat mantu, bla 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 bla. Okay, alhamdulillah. Sejuk. Saya pun nak pakai, beli tahun lepas yang jadi kusam. Okay, so far saya pakai air tak keluar. Bila set humidifier baru keluar. Bro recommend atau tak portable aircon ni? Okay, nanti saya bagi saya punya pendapat. Boleh pakai extension wire? Boleh, saya pakai extension wire. Saya punya plug dekat sana, saya pasang aircon kat sini sebab dia dekat dengan tingkap. Kelemahan dia kena dekat dengan tingkap. BTU dia sama saja macam aircon atas. BTU dia 9,000. Media kuat lagi. Saya tak pakai Media, saya pakai Morgan tak sekuat Media kot. Macam mana nak buat dia dari kiri ke kanan?
pakai remote. Boleh set timer ke, boleh. Hose besar tu kalau biar dekat dalam rumah tak apa ke, tak boleh. Kalau tidak nanti panas sebab hose tu keluar udara panas. Saya baru, tapi kenapa tak sejuk? Alamak, saya pun tak sure. Mungkin ada setting tak betul, mungkin pipe tu, hose tu tak letak kat luar ya, betul-betul. Ni pakai air atau gas, okey. Satu benda kena faham, kalau pakai air dia panggil air cooler. Kalau pakai gas, aircon, okey. Kalau nak sejuk, jangan buka kipas. Tak tahu. Morgan Portable ni dia punya kompresor on off ke? Saya punya okey. Cuma awal-awal dia off, tapi bila lama-lama dia okey balik on. Actually bila kompresor tu off, maksudnya suhu bilik tu dah rendah dah, dah tak perlu kompresor untuk sejukkan. Current makan kuat ke tak? Saya jawab, berapa harga? 700 lebih. Saya risau nak pakai aircon, takut bil api melambung. Memang akan, of course dia akan meningkat, cuma banyak ke tak banyak bergantung. Bising tak bunyi dia, nanti saya bagi tahu berapa size diameter dia, lebih kurang diameter belakang aircon tu 15 cm dia punya pukul lilit. Betul ke portable ni banyak masalah dari aircon ini? So far saya pakai 40 hari tak ada masalah. Sama sejuk macam aircon biasa lagi sejuk. Ada yang cakap portable aircon ni lagi kuat guna elektrik banding aircon dinding. Kuat tak kuat bergantung pada power appliance tu, barang elektrik tu. Okey. Macam mana nak pasang pipe panas dekat luar? Kena tebuk tingkap. Saya tak tebuk, saya biar je, ikut je tingkap. Berapa watt? 900. Nak sampai ke tahap sejuk tu lama ke? Dia agak slow sikit berbanding dengan aircon lampu. Okey, saya ada buat satu slide untuk memudahkan saya punya explanation. Alright. Memang lebih murah daripada aircon biasa, tapi ratus-ratus aku fikir banyak kali juga kan nak spend. Lagi-lagi kita tak nak spend benda yang salah. So pada anda yang orang kata apa, tengok video ni, sebab kenapa saya buat video ni, sebelum saya decide nak beli aircon tu, saya lama tau ambil masa, nak buat research apa semua. Memang agak terhad info yang saya dapat berkenaan aircon Morgan ni. Aircon portable yang lain pun kurang info yang ada dekat YouTube dan internet yang lain. Kalau ada pun orang yang promote tu punya orang kata apa, punya review, so dia tak fair lah. Okay, so saya ambil effort sikit untuk explain. Okay, 40 hari selepas guna portable aircon Morgan. Nama aircon tu je, nama dia Morgan. Kelebihan, okay, portable, senang nak alih, tak perlu panggil technician, pasang jeplak dah boleh guna dah. Jimat kos pemasangan. Kalau pakai aircon biasa, kos tu sebenarnya dia kata free pasang kan, sebenarnya dia dah kira dah dalam 200-300 juga dia ambil. Kekurangan, okay, semua benda ada pro, ada cons, ada kelebihan, ada kekurangan. Begitu juga dengan aircon ni. Selepas 40 hari saya dapati ini kekurangan dia. Aircon biasa lagi sejuk. Rumah saya sebelum ni ada aircon, ada aircon yang biasa kat dinding tu, itu lagi sejuk. Dan aircon ni lambat sejuk. Aircon dekat aircon dinding tu lebih cepat sejuk, walaupun sama-sama 1 horsepower. Aircon kat rumah saya tu, rumah lama tu 1 horsepower. Dekat yang ini pun, yang portable ni pun 1 horsepower. Tapi saya rasa aircon yang kat dinding tu, saya buka dalam 15 minit dah sejuk bilik tu. Yang ini dia belum lagi, kena tunggu lebih lama lah. Saya rasa kalau bilik saya dalam lebih kurang setengah jam baru rasa sejuk lah. Bising, yes. Anda bayangkan kompresor tu, ada kompresor yang dekat luar rumah tu, biasa kita nampak kat luar rumah tu, ada kat dalam rumah. So ada bising lah. Okay. Power tinggi, saya dah bagi tahu tadi. Saya akan bagi tahu sekarang ni. Bil tinggi sebab pakai aircon ni, tapi bukan sebab aircon ni sahaja, tapi sebab memang power consumption dia tinggi. Dia tulis 900, dia perlukan 900 watt sejam untuk dia berfungsi.
Okay, saya ada buat calculation bil elektrik, sebab kena tunjuk kan bil. Okay, so dia punya power dia 990 watt. Okay, ni yang jenama saya pakai, Morgan apa, kena tengok video saya sebelum ni lah, apa jenama dia, 990 watt ataupun lebih kurang 1 kilowatt sejam. Okay, penggunaan dia sejam. So 1 jam sama dengan 1 kilowatt. Sekarang ni musim PKP, musim kita kena duduk kat rumah. Jadi siang, malam saya pasang lebih kurang dalam 20 jam. Satu hari 20 jam saya pasang saya punya aircon ni. So 20 jam sama dengan 20 kilowatt. Dan PKP ni hari ni hari yang ke-30 berapa lah, tapi dah lebih sebulan lah. So kali 30, 600 kilowatt. Okay. Tenaga elektrik sebelum tambah aircon 317. Okay, saya buka bil elektrik saya. Okay. Alright, ni bil elektrik ni bulan lepas lah. Okay, ni untuk bulan ni. Bulan ni kalau tengok, wah, tak berubah kan. Tapi kena tahu, bila bulan April ni, dia punya bil ialah dia estimate, bukan bil sebenar, bukan actual. Sebab tukang baca meter TMB tu dia tak datang kat rumah. At least kat tempat saya lah dia tak datang. So dia berdasarkan bil bulan lepas. So bil bulan lepas saya lebih kurang 317 kilowatt. So bil bulan ni 317 kilowatt. So sebenarnya yang dia estimate ni lebih rendah daripada yang sebenar. Okay, so saya kena jelasin. So tenaga elektrik sebelum tambah aircon tadi, dia estimate tadi 317 kilowatt. Selepas tambah jadi 317 tambah 600 kilowatt yang aircon punya power, 917 kilowatt. Okay, kita buat calculator. Anda boleh search dekat Google calculator TNB. Okay, calculator TNB ni masukkan 917 kilowatt, klik calculate bill. Inilah jumlah bil yang saya kena bayar sepatutnya. Kalau tengok dekat sini 79, tapi sepatutnya saya kena bayar 415. Ni jadi 79 sebab ada, sepatutnya 87.15 juga, tapi sebab ada diskaun kan, dia orang bagi 15% diskaun kepada pengguna TNB. Okey, untuk residential lah. Okey, so sepatutnya 415, tapi dia estimate jadi 80 ringgit lah, 79.80 ringgit. Okey, kenapa dia melambung banyak sangat daripada 80 jadi 400, lebih 5 kali ganda. Kenapa? Anda kena faham satu benda tentang pengiraan kos bil elektrik, pengiraan bil elektrik. Okey, kita dia bracket. Untuk 1 ke 200 kilowatt dia punya charge dia 21 sen, 21 ringgit 80 sen. Selepas 200 ke 300 jadi 33 ringgit. Selepas tu jadi 50 sen. Tu tengok dia double. Lepas tu jadi 54 sen. Lepas tu dia jadi 57 sen. So kat sini selepas saya pakai aircon ni 900 kilowatt untuk sebulan, dia kat sini dia punya jam ni 1 bracket, 2 bracket, 3 bracket, 4 bracket, 5 bracket. Bayangkan 5 bracket. So dia charge sampai yang tertinggi ni. Sebab kalau ikutkan penggunaan yang sebenar. So kalau anda nak pakai aircon, okey, bukan aircon ni sajalah, saya rasa mana-mana aircon pun sama. Sebab saya kira tadi kalau pakai inverter dia punya kilowatt dia sebulan dia punya kilowatt dia ialah 0.8 untuk 1 horsepower, 0.8 kilowatt. So dia jadi total lebih kurang untuk penggunaan yang sama, untuk tempoh yang sama lebih kurang 400. So tadi lebih kurang 700 lah. Tengok dapat jimat 100 lah kalau pakai inverter. Okey, 100 lebih.
Alright, so pakai aircon inverter lagi jimat, tapi aircon inverter kos dia 1,500. Termasuk kos pemasangan. Dan pada waktu musim PKP yang ini setakat tadilah kontraktor aircon tak dibenarkan, belum dianggap sebagai essential lagi. Jadi tak boleh pasang lagi lah. So kena bersabar. Jadi saya punya cadangan kena bersabar. Lepas ni kumpul, sementara nak tunggu boleh pasang aircon tu, kumpul sikit duit 700 tadi, kumpul jadi ke 1,500, dah boleh pasang inverter. Pasang inverter bulan-bulan lagi jimat. Cuma aircon inverter ni jangan beli aircon second hand. Saya pernah tanya orang yang jual aircon, dia kata dia tak suggest pakai aircon inverter yang second hand sebab takut rosak. Dan aircon inverter ni kalau rosak, kos dia tinggi kata dia lah. Saya pun tak berapa pasti. Tapi kalau aircon 1 horsepower yang biasa, lebih kurang 800. Macam saya punya kat rumah saya tu, saya pakai Accent ke Daikin, saya dah tak ingat lah. 800 lebih, dekat 900 watt juga dia punya power yang dipakai. Okay. So sebenarnya nak tentukan bil elektrik naik ke tak naik, ialah tengok penggunaan elektrik kita berapa lama. Lepas tu kecekapan tenaga elektrik, barang elektrik kita. Biasa yang ada 5 bintang tu, itu yang bagus lah. Okay. Dan kemudian biasanya kita tengok yang tu lah. Bila pakai lama, jadilah lama. Jadilah banyak kita punya bil elektrik tu. So kalau anda nak pakai juga aircon portable ni, boleh, tetapi limitkan penggunaan dia. Mungkin pakai waktu nak tidur saja, ataupun pakai pada waktu tengah hari saja. Cuma dekat rumah saya ni dia agak panas sikit, siang dan malam panas. Jadi saya buka siang dan malam. Kalau tempat anda tu, tengoklah tempat kan. Okay. So kita punya ni bil sepatutnya 415. Itulah dia tadi saya nak cerita. Okay, so itulah orang kata apa, review saya untuk aircon. Orang kata apa, follow up review lah, 40 hari selepas guna portable aircon murah jenama Morgan ni. So inilah saya punya ni suggestion saya. Kalau yang terbaik, kalau anda boleh bersabar, ialah pasang aircon dinding. Okay. Yang lebih baik, kumpul duit banyak sikit, pasang inverter, lebih cekap elektrik, lebih jimat elektrik. Tadi anda tengok kalau saya pakai aircon portable ni 400 lebih, tapi pakai aircon inverter tu mungkin untuk penggunaan 20 jam setiap hari selama sebulan, 200 lebih, dekat 300, 280 lebih. Perbezaan ni 100 lebih, banyak jimat tu. Okay. Kemudian, tapi untuk guna portable aircon ni, bagi yang ialah yang perlukan urgent, yang macam nak cakap, ialah masa musim PKP ni tak ada pilihan lain, jadi dia terpaksa pasang juga. So pasanglah, nak buat macam mana kan. Tapi benda ni lah kena ambil kira. Saya rasa yang faktor paling besar tadi ialah bil lah. Yang lain-lain tu minor je. Cuma sejuk tadi. Sejuk tu pun pada saya agak penting juga. Pakai portable aircon tu dia lambat sikit sejuk berbanding aircon biasa. Dan satu lagi, saya rasa lah, ialah aircon tu kena dekat dengan saya, dan baru rasalah aircon tu. Dan kemudian dia tak boleh nak turun ke bawah. Jadi kalau aircon tu, kalau aircon kat atas tu, dia lebih cover lebih luas kan, lagi cepat kan. Kalau aircon ni dia macam nak cakap, dia tak berapa sejuk kalau tak kena direct kat badan kita, sebab dia jadi terus tegak. Kita boleh ke kiri, boleh ke kanan, boleh atas, boleh ke bawah. Tapi bila aircon tu dia punya buka dia kecil je.
macam ni je. Kalau aircon yang tu buka dia besar, jadi angin dia kuat lagi, besar lagi. So itu pandangan saya rasa berbanding dengan aircon dinding jauh lagi baik lah. Okay, tapi kalau dapat macam brother tadi 300 tu okay je kot. Cuma pasang sekali-sekala lah. Okay, itu sahaja daripada saya, Raja Kamil. Follow up 40 hari selepas guna portable Echo Morgan. Terima kasih banyak-banyak. Semoga video-video ni dapat membantu anda untuk buat pilihan lah, nak beli ke, tak nak beli ke, atau kalau nak beli, nak plan nak guna macam mana. Alright, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.